wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, pada hari ini saya nak berkongsi kepada kamu semua tentang satu lagi bahagian dalam BMKSSM kelas 2 iaitu soalan 6 petikan umum. Okey, untuk soalan pemahaman ini adalah soalan pemahaman. Dia ada dua soalan soalan 6 dan soalan 7. Yang membezakan soalan 6 ni lebih kepada petikan umum, soalan 7 ni lebih kepada petikan sastra ataupun komponen sastra. Jadi kita tengok. Okey, untuk petikan umum soalan 6 ni dia terdiri daripada dua bahan, iaitu yang pertama, bentuk bahan yang pertama adalah dari segi berita, rencana, jadual dan lain-lain. Dan bahan yang kedua bersifat sumber seperti majalah, internet, Wikipedia dan lain-lain. Pecahan soalan terdiri pada 3 ataupun 4 soalan. Kebiasaannya akan ada 4 soalan lah. Untuk soalan 1 makna literal, kita boleh tukar perkataan yang digunakan. Untuk soalan 2, beza banding semua bahan, iaitu pemindahan maklumat. Soalan ketiga, soalan hebat, pemisahan kritis. Soalan yang keempat, soalan hebat juga tapi lebih kepada penyelesaian masalah. Baik, untuk teknik menjawab soalan pemahaman soalan 6 ini, tip dia yang pertama adalah baca bahan-bahan yang diberikan dengan teliti. Jawapan wajib dalam ayat yang penuh sebab dia ada markah bahasa di sini. Kebiasaannya markah bahasa 1 untuk setiap soalan. Gunakan teknik-teknik berikut. Okey. Baik, untuk soalan 1, saya galakkan gunakan teknik penggal iaitu T2 ataupun T1. T ni merujuk pada tukar 2 atau tukar 1. Soalan 2, teknik kata kunci, kita akan rujuk bahan. Soalan 3, teknik P-bar up. Dan soalan 4 adalah teknik andaian. Nanti saya akan maklumkan secara terperinci apa yang teknik yang perlu kita gunakan dan bagaimana teknik ini membantu calon untuk menjawab soalan pemahaman dan mendapat markah penuh. Okey, jadi ini adalah contoh soalan. Okey, ini adalah contoh soalan. Soalan petikan umum, baca bahan 1 dan bahan 2 dengan teliti, diberikan dengan teliti, kemudian jawab soalan-soalan itu. Okey, baik, ini adalah bentuk bahan yang akan diberikan. Okey, ini adalah bahan 1, bahan 2. Jika kita perhatikan di sini, bahan 1 ni lebih kepada petikan daripada pakar. Yang kedua ni adalah sumber daripada internet. Jadi kita nak lepas permulaan awal kita baca petikan ini bahan 1 dan bahan 2. Lepas tu kita nak jawab. Jadi jawapan untuk soalan 1 berdasarkan bahan 1 berikan maksud jurang kepandaian. Jadi kita penggalkan perkataan jurang, kita penggalkan perkataan kepandaian. Jadi perkataan jurang ni kita cari dia punya sama arti ataupun sinonim. Perkataan kepandaian kita kena cari dia punya sama arti ataupun sinonim. Jadi maksud jurang kepandaian di sini, jurang membawa maksud perbezaan, manakala kepandaian membawa maksud kecerdikan. Jadi dalam ayat yang penuh, maksud jurang kepandaian ialah perbezaan. Kecerdikan ini membawa dua markah. Ataupun kita boleh jawab dalam satu bentuk ayat yang lain, iaitu jurang kepandaian bermaksud perbezaan kecerdikan. Ini pun akan dapat dua markah. Ini untuk teknik penggal tukar dua. Kalau bagi calon yang tak boleh untuk menukar dua, dia hanya tahu nak tukar 1 sahaja, jadi kita tukar 1. Contohnya kita perkataan, dia tahu hanya perkataan jurang saja, jadi tukarlah 1. Okay. Maksud jurang kepandaian ialah jurang dia tahu maksud, kepandaian dia tak tahu, jadi kecerdikan. Ini akan dapat satu. Ataupun dia hanya tahu perkataan kepandaian je, dia tahu, ini yang dia tahu, perkataan jurang dia tak tahu. Okey, jadi minta maaf, dia hanya tahu perkataan kepandaian je, jurang dia tak tahu. Jadi jurang dia tahu, kepandaian dia tak tahu, jadi kita tukar perkataan jurang, iaitu perbezaan
ke perbezaan kepandaian. Okey, ini pun akan dapat 1 markah. Jadi di sini untuk teknik pengganti 1 ni, calon yang mana rasa dia tak tahu kedua-dua perkataan itu, dia takut salah, jadi tips dia di sini hanya tukar perkataan yang tahu saja. Dia akan dapat 1 markah. Kalau kita tukar dua-dua salah, dia akan dapat 0 markah. Kalau kita tukar dua-dua, 1 betul 1 salah pun akan dapat 0 markah. Jadi nak selamat, tukar 1 sahaja, akan dapat 1 markah di sini. Okey, baik. Untuk soalan 2, merujuk bahan 1 dan bahan 2, nyatakan teknik kepentingan kelas campur. Jadi di sini saya gunakan teknik kunci. Kata kunci di sini adalah kepentingan. Jadi kita cari dalam petikan perkataan maksud perkataan kepentingan dan kita akan dapat jawapan dia. Jadi berdasarkan ni okey, bahan 1 dan bahan 2. Kepentingan kelas campur ialah memperlihatkan pelbagai implikasi positif kepada murid berdasarkan kelebihan yang dimiliki mereka. Ini adalah berdasarkan bahan 1. Lepas tu selain itu, kesedaran mereka terhadap kepentingan ilmu dapat dirangsang sedikit demi sedikit berbanding mereka disatukan di bawah satu kelas. Ini pun berdasarkan petikan 2 akan dapat 2 markah, 1 markah. Bahasa akan dapat 2 markah. Jadi berdasarkan teknik kata kunci dengan merujuk perkataan kepentingan dalam bahan. Okey, kita tengok pada soalan yang ketiga. Sistem kelas campur banyak mendatangkan manfaat kepada murid. Pada pendapat anda, bagaimana cara menyebarkan manfaat ini kepada ibu bapa? Okey, baik. Untuk menjawab soalan ini adalah soalan kebat, pemikiran kritis. Jadi kita gunakan teknik P bar A. P itu apa? P itu pihak. Bar itu apa? Buat apa? Up tu apa? Untuk apa? Jadi mesti ada 3 ini untuk memastikan dapat markah 3 markah. Berapa isi yang kita perlu buat? Perlu buat 2 isi. Sebab 1 plus 1 markah 1 bahasa. Okey. Jadi pihak apa untuk menyelesaikan masalah di atas? Yang pertama, pihak kerajaan. Pada pendapat saya, pihak kerajaan. Pihak boleh menyebarkan maklumat kepada bapa melalui kempen. Perlu beritahu apa yang perlu buat. Kempen kesedaran dini dewasa tentang kepentingan kelas campur. Untuk apa? Supaya ibu bapa dapat mempelajari ilmu dan terbuka berkaitan dengan sistem ini. Akan dapat markah. Terusnya, selain itu, pihak sekolah juga memberikan penjelasan kepada ibu bapa. Kali ini pihak sekolah pula. Pihak sekolah buat apa? Memberikan penjelasan kepada ibu bapa mengenai sistem ini semasa hari terbuka sekolah. Untuk apa? Agar ibu bapa lebih cerna berkaitan ini. Jadi akan dapat 1 markah dan dapat yang di akhirnya akan dapat 1 dari markah bahasa, markah keseluruhan 3 markah penuh. Terusnya kita pergi pada soalan 4. Soalan 4 ni agak rumit sikit sebab dia berkaitan dengan andaian ataupun analogi. Sesetengah pakar melihat cabaran utama dalam merealisasikan sistem kelas campur ini adalah faktor pihak sekolah sebagai guru. Okey, jadi kamu andaikan kamu guru. Uraikan peranan yang perlu dimainkan oleh guru kamu bandai dengan guru dalam menyelesaikan persekitaran yang kondusif. Kondusif ni maksud dia persekitaran yang selesa. Jadi kita buat teknik andaian. Dalam teknik andaian ni mesti ada andaian kita seorang guru sebab bukan kepada soalan. Sebab kenapa? Sebab kita gunakan supaya untuk ataupun agar suara. Jadi jawabnya sebagai guru, peranan yang perlu dimainkan oleh guru dalam menyediakan persekitaran yang kondusif ialah memastikan jumlah murid mengikut kapasiti kelas yang ditetapkan. Jadi kita andaikan maksudnya kalau program sistem ini berjaya dilaksanakan dengan memastikan jumlah murid dalam satu kelas yang kapasiti supaya murid terasa selesa untuk belajar. Jadi kita bayangkan kalau kapasiti kelas tu selesa, murid akan selesa belajar. Selain itu, guru juga perlu mencantikkan suasana bilik belajar dengan nilai kita. Untuk apa? Untuk apa? Kegiatan dan ceriaan yang kondusif. Akhir sekali, guru perlu memastikan susun atur dan kebersihan bilik belajar secara kemas. Untuk apa? Agar dapat menarik minat murid untuk
belajar. Ini sebab. Jadi ini sebab sekejap. Okey, jadi berdasarkan soalan-soalan ini, saya rasa para pelajar jelas bagaimana cara. Okey, saya highlightkan semula. Okey, jadi saya rasa para pelajar mesti jelas berkenaan dengan teknik-teknik yang saya kongsikan sebentar tadi. Jadi kita jumpa lagi untuk kelas yang berikutnya dengan lebih banyak lagi perkongsian berkenaan dengan teknik bagaimana nak menguasai bahagian terutamanya kertas 2 dalam KSSM 2021.